mengalirlah kau menjadi raksa mengisi berikat kamu agar aku bisa berdiri tegap dan segap bagaikan Laksmana Melayu. Sepuluh helai daun sirih atas bersama bunga jengkol jadilah kau darah merah pekat Bismillahirrahmanirrahim. Kita bawakan dengan detik yang begitu hebat membangkitkan semangat dengan Tentera Darat Malaysia Tempur Tanpa Senjata. Puan, Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda. Anda menyaksikan MHI secara langsung pagi ini dengan penuh semangat wibawa, cinta pada negara, cinta pada perjuangan prajurit yang tadi dimulakan dengan Tentera Darat Malaysia Tempur Tanpa Senjata dengan anggota seramai 30 orang dengan 4 demonstrasi yang menjadi skill asas bagi membentuk seorang prajurit muda yang wibawa dalam mempertahankan negara. So tentunya hari yang cukup istimewa kerana hari ini adalah hari kita melihat sendiri perasmian kempen Tabung Pahlawan 2020. Dan so tentunya hari ini akan kita sambungkan semangat mungkin perjuangan itu ke kaca TV anda, harapannya ke rumah anda sendiri untuk anda merasakan sendiri bagaimana kita boleh menghargai segala perjuangan ke semua veteran anggota tentera kita yang pastinya sehingga ke hari ini kita raikan. Dan apapun bersama dengan kami bertiga, 19 Ogos 2020 Rabu 29 Zulhijjah 1401 Hijrah, dan pastinya selain daripada perkongsian yang sangat menarik akan kami bawakan minta anda untuk terus mengikuti kami pada pagi ini kerana sangat meriah dan juga istimewa studio Malaysia hari ini. Pada pagi ini sangat ramai di dalam dan juga di luar studio seperti yang anda baru saja saksikan setelah tadi. Kita bawakan istimewa, kita raikan perjuangan mereka dan pastinya ini akan menjadi satu perkongsian yang sangat cukup dekat di hati. Apatah lagi sekarang ni kita juga sedang berdepan dengan satu wabak secara musuh yang kita tidak nampak, musuh yang tidak kelihatan pula, berbeza sedikit perjuangan pada tahun ini, tetapi asas perjuangan itu tetap sama dalam memastikan bahawa rakyat Malaysia kekal untuk hidup aman dan sejahtera. Dan kita mementingkan saf kebersamaan dalam apa jua situasi. Kalau dahulu memang mencabar sebab mereka tanpa teknologi yang moden pada hari ini. Benar. Ya, untuk membangkitkan semangat mereka itu adalah satu perkara yang amat payah sebab kita baru membina negara. Betul. Malah ada juga pejuang yang sedang belum lagi masuk ke zaman pembentukan Malaysia dan sebagainya. Jadi perlu ada pemahaman yang mendalam. Kita ni hanya mengambil apa yang ditinggalkan ya. Orang lain dah buat menebas segala lalang kekitiran, kita hanya mengambil perkara yang mudah. Jadi tanggungjawab kita sebagai belia untuk membangunkan negara juga. Dan pastinya diwujudkan Tabung Pahlawan ini adalah untuk kita terus menghargai, dan dalam kita menghargai itu sebenarnya kita melihat cara untuk kita mengenang jasa mereka yang telah pun mereka taburkan bertahun-tahun ini, dan ini antara yang kita ingin titip kepada anda. Apakah sebenarnya signifikasi tabung tersebut akan kita kongsikan sebentar saja lagi, tapi bagi hari ini kita juga ingin berikan antara perkembangan terkini bagi COVID-19. Malam sahaja dilaporkan terdapat 7 kes baru, dan kalau saya nak kongsikan setakat ini Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah menyatakan bahawa Kedah bukan dikategorikan sebagai zon merah
lagi kerana diikutkan zon merah hanya boleh diberikan kepada mereka ataupun negeri yang dikategorikan dengan 40 kes ke atas. Okey, baik. Ini sedikit perincian berkenaan dengan kes yang berlaku semalam dilaporkan pada 18 Ogos. 26 kes positif itu kes yang sembuh yang telah pun keluar daripada hospital, itu antara perkabaran positif, manakala 7 kes baharu melibatkan 4 kes tempatan import dan 3 kes tempatan dan hasil keseluruhannya masih lagi 9,219 kes di Malaysia dan masih lagi kekal pada angka 125 kematian. Kes tempatan 3 daripadanya ketiga berlaku di negeri Kedah, manakala kes import keempat-empatnya dilaporkan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Maka di Kedah ini membabitkan 2 kluster yang masih lagi aktif dan keseluruhannya 4 kluster di Kedah ini dan ini terus menimbulkan, dan saya baru antara yang dilaporkan juga adalah di Kedah telah pun mengambil beberapa langkah yang sangat efektif, yang paling cepat juga untuk memastikan bahawa penularan ini tidak berlanjutan. Mereka masih lagi tidak mengumumkan sebarang pentadbiran secara PKPD di kesemua kawasan, hanya Perintah Kawalan Pergerakan secara pentadbiran sahaja TEMCO di beberapa kawasan yang dilaporkan dan menutup setiap rumah ibadat yang ada di kawasan yang terjejas untuk memastikan bahawa ianya perlu disanitasi terlebih dahulu dan juga memastikan bahawa tiada lagi penularan yang lebih teruk berlaku. Ya, kita akan pantau dari waktu ke waktu dan ketika kita bersiaran pada hari ini, detik ini, di dunia saja mencatatkan 22.2 juta kes. Ya. Wow. Dan sehingga kini ada 6.4 juta kes yang sedang aktif. Jumlahnya meningkat pada setiap saat kita membacakan laporan di media. Ini satu yang perkara membimbangkan. Betul. Dan kita akan terus bertahan insya-Allah dengan pelbagai strategi telah pun disediakan oleh kerajaan. Jadi Sofia ada nak kongsi sesuatu? Sebenarnya dikongsikan sebenarnya ramai yang begitu khawatir. Ada yang mengatakan bahawa mereka risau adakah kluster ataupun jangkitan super spreader COVID-19 ini adalah satu yang perlu kita melihat dengan lebih jitu lagi pergerakannya. Setakat ini apa yang diumumkan oleh KKM adalah apa yang dikesan hanya 2 kluster sahaja yang mempunyai mutasi jangkitan tersebut, iaitu di PUI Siva Gangga dan juga di kluster Ulu Tiram. Jadi setakat ini kalau anda inginkan segala tersebaran informasi yang terkini, anda ikuti segala informasi yang dititipkan di laman sesawang KKM dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Itu dia. Dan juga inilah bulan kelima kita, kalau ikutkan memang dah masuk ke separuh tahun sejak dikesan pada Februari lalu. Dah 6 bulan ataupun 10 tahun kita bertahan berjuang sejak di Wuhan, China. Sampailah sekarang banyak sekali perkembangan yang berlaku dan kita pun nantikan bermula September apa mungkin yang akan digunakan pakaikan istilahnya. Kita dah bermula dengan PKP, PKPB dan sebagainya, PKPP. Apa pula akan berlaku selepas ini demi keselamatan bersama, sebab ialah dari segi kajian sains, dari segi usaha-sama untuk vaksin, semuanya sedang bergerak untuk membantu kita semua. Kita harap bersabar, kita juga siapkan berita palsu dan kita patuhi SOP yang ditetapkan. Dan kita ingin semarakkan juga semangat pejuang ini sebab kita mengambil inspirasi di sini. Apakah yang terlihat? Tapi saya dari tadi memang saya perhatikan anda memakai pin ini dengan tanda V dan bunga raya itu memang kena kan dengan jaket yang dipakai oleh Fetri pada pagi ini. Itulah dia. Jadi saya lihat ramai memandang saya. Tak adalah. Ramai banyak memandang bungaan di sini. Kami bertiga-tiga memakainya. Sebab bila nampak cantik, nampak eksklusif, nampak begitu prestis sekali. Bunga raya sebagai kita sedia hari sebagai bunga kebangsaan Malaysia yang dahulunya pada peringkat awal difahamkan digunakan bunga lain. Mungkin bunga popi tetapi telah pun ditukar searus mungkin dengan peredaran zaman dan juga mungkin falsafah yang perlu diterapkan agar kita tetap kepada bunga negara, iaitu kerana bermula dengan dulu akan berlaku perbezaan sebelum mereka, sebelum membentukkan Malaysia. Jadi perlunya ada satu perkara yang menjadi teras negara, maka bunga raya dinobatkan sebagai antara elemen penting ini selepas mereka. Sebab itulah kita mahukan bahawa hijau inilah hijau sebagai sebagai rakyat Malaysia yang biasa, kesuburannya tetap utuh. Dan hijau ini bukan lambang berlumutnya pusara. Bila dah berlumut pusara baru nak dikenang, itu tidak lagi menjadi kita tidak mahu itu yang berlaku. Sebaliknya hijau ini lambang kelestarian sebuah semangat yang berkekalan. Bercerita mengenai semangat, saya memang sangat terharu dan teruja dengan perjuangan mereka. Bayangkan ada setengah mereka yang berjuang ketika zaman menuntut kemerdekaan tidak dapat merasa
tentang arus kemodenan dan juga perjuangan ini. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia yang sekarang ini rasa syukur itu adalah satu makna yang sangat mendalam untuk kita zahirkan. Dan itu yang akan kami bawakan sebentar saja lagi bersama dengan perasmian kempen Tabung Pahlawan di MSI pada pagi ini. Tapi kita ingin teruskan beberapa perkongsian menarik. Kita mulakan di Dada Akhbar terlebih dahulu di Berita Harian. Okey, ini peluang melabur sambil menyumbang kita untuk kita, hashtag yang ataupun tanda pagar yang diberikan, sebuah inisiatif kerajaan melancarkan sukuk prihatin dengan sasaran terbitan sehingga 500 juta bagi memberi peluang kepada orang ramai melabur sambil menyumbang untuk membangunkan negara susulan pandemik ataupun penularan COVID-19. Dan bon Islam dengan tempoh matang 2 tahun itu boleh dilanggan minimum RM500 dan tiada had maksimum, dan kadar keuntungan 2% setahun dibayar setiap suku tahunan dan dikecualikan cukai. Baik, itu adalah emphasisnya di situ. Okay. Jadi mungkin ambil peluang terbaik ini sebab tanpa cukai mungkin dapat kita tingkatkan sumbangan untuk negara, dan hasil terbitan disalur kepada kumpulan wang COVID-19 sambil menyumbang niatkan sebab ini dah berikan satu platform terbaik yang mana berteraskan Islam. Kita ada niat untuk membangunkan negara. Moga diangkat sebagai cinta negara ataupun hubuatan yang diiktiraf pahala sambil ada inisiatif untuk anda. Itulah terasnya ya. Baik, saya teruskan yang perkongsian di News Straight Times dikongsikan di sini halaman kedua dan ketiga, 7 new cases including 3 local ones. Seperti yang dikongsikan tadi, dan apa yang kita ingin titipkan di sini adalah pada ketika ini saringan kontak rapat dan ujian kesihatan masih berterusan dan punca jangkitan masih dalam siasatan bagi kesemua kluster yang sedang berlaku dalam negara kita pada ketika ini. Dan di halaman yang ketiga disebutkan school sports co-curricular activities allowed from September 1st. Dikatakan aktiviti sukan dan kurikulum sekolah akan dibenarkan untuk beroperasi semula bermula 1 September, dan ini pastinya menjadi satu keperluan kerana ramai guru dan juga ibu bapa agak khuatir dengan keadaan kesihatan mental anak-anak mereka. Kita difahamkan mereka terpuruk di rumah sekian lama dan mungkin bermula sekolahnya agak rigid SOP-nya. Jadi ini antara langkah yang dilakukan oleh kerajaan sendiri, Kementerian Kesihatan Malaysia dan Kementerian Pendidikan untuk memastikan kelangsungan kesihatan mental anak-anak kita. Tapi yang menariknya, ibu bapa juga perlu memberikan surat kebenaran untuk anak-anak melakukan aktiviti tersebut di sekolah. Okey, saya nak kongsikan, ini satu perkongsian yang sangat penting juga di Harian Metro di muka hadapannya, juga berkenaan dengan topik yang akan kami bawakan sebentar saja lagi, iaitu berkaitan dengan rahsia duit berganda RM20,000 rugi 220 juta. Menjanjikan keuntungan sehingga 30%. Satu sindiket pelaburan saham dan pertukaran mata wang asing atau lebih dikenali sebagai Forex giat menyasarkan penuntut pusat pengajian tinggi dan golongan profesional melabur dalam skim ditawarkan mereka. Setakat ini lebih 20,000 peserta menjadi mangsa kegiatan itu dengan nilai kerugian keseluruhan berjumlah hampir 220 juta. Perinciannya boleh dibacakan di halaman ke-6 dengan tajuknya bermula indah, berakhir derita, dan antara modus operandi yang kerap diberikan adalah dengan ayat dan janji manis ini, umpan mangsa untung 13 kali ganda. Dan ini sangat menggusarkan kerana trend ini mereka menyasarkan penuntut universiti dan pusat pengajian tinggi, dan ini didalangi oleh salah sebuah sindiket yang masih lagi sedang dikesan. Okey, seterusnya di utusan Malaysia mengangkat tentang SPRM yang memanggil pegawai kanan TH bantu siasatan penjualan aset. 2 pegawai kanan dalam pengurusan tertinggi tabung haji dipanggil SPRM bagi membantu siasatan jualan aset Badan Amanah Umat Islam itu. Dan menurut sumber, kedua mereka hanya hadir di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya kira-kira jam 10 pagi semalam bagi membantu siasatan. Dan sekarang ini masih tidak dapat dipastikan sama ada mereka akan diambil keterangan semula ataupun ada individu lain yang akan dipanggil esok. Dan pada Januari lalu, Ketua Pemuda UMNO Dr. Ashraf Wajdi Dasuki membuat laporan SPRM dan polis mengenai kemungkinan berlakunya penyelewengan dalam keputusan menjual aset tepung ladang kelapa sawit milik TH Plantation THP. Berlanjut di utusan. So tentunya satu perkara yang boleh diraikan kerana apa saja jenayah yang dilakukan ini, pastinya pihak polis dan segala institusi pun sedang mencari jalan penyelesaian yang terbaik untuk memberikan keadilan kepada mereka yang telah pun melaburkan mungkin savings ataupun simpanan wang hidup mereka. Jenayah membawa padah. Jenayah membawa padah. Dan Baik. sebaliknya, cinta negara membawa indah. Ya, kita sulamkan hari ini
dengan semangat patriotik yang amat tinggi dengan melihat kepada wajah-wajah veteran yang pernah berjuang untuk negara. Betul. Ada yang terkorban, ada yang diuji dengan kehilangan anggota badan dan mungkin ada yang kehilangan harta benda, tapi tidak hilang semangat cinta dan perjuangan pada negara. Itu apabila ditanya berkenaan dengan jasa mereka itu, kerap kali memang antara yang jawapan yang diberikan adalah berkenaan mereka masih lagi ingin menabur bukti jasa mereka kepada negara dalam memastikan bahawa generasi yang akan datang, itu yang paling penting bagi mereka adalah untuk generasi yang akan datang menikmati keamanan yang mereka perjuangkan selama ini. Okey, akan kita terus bawakan sebentar sahaja lagi dengan kehadiran beberapa tamu istimewa untuk kita memberikan berkenaan dengan perincian perasmian kempen Tabung Pahlawan. Okey, kita nak kongsikan sesuatu di Malaysia ini pada pagi ini. Baik, saya teruskan dengan perkongsian yang ingin dibawa kepada anda semua. Mencuba sesuatu yang baru boleh membina keyakinan diri. Dan ramai sudah kongsikan bagaimana mereka mencuba sesuatu yang baru dan memberi inspirasi antara satu sama lain. Terima kasih untuk semua kongsian anda. Maggie dengan kerjasama Women Will di bawah program Google melancarkan bengkel online percuma untuk wanita seluruh Malaysia untuk meningkatkan kemahiran kita. Marilah daftar sekarang untuk bengkel online wanita cukup berani di www.maggie/takkenal-tak-cinta. Ini antara inisiatif yang cukup bagus untuk menyemarakkan lagi bukan saja semangat bagi yang wanita tapi lelaki juga, kerana kita mungkin dalam era ini di mana lelaki maupun wanita kita berjuang ke arah tujuan yang sama dan ini antara yang kita ingin titipkan daripada sejarah dulu. Kita berjuang untuk negara. Betul. Tidak bermaksudnya tahun 2020 ni mungkin perjuangan kita berbeza, tapi semangat itu perlu kita terapkan sehingga ke bila-bila pun. Ya, jadi kalau ada rezeki lebih kita dapat sumbangan pada Tabung Pahlawan. Betul. Dengan apa yang kita mampu, dengan doa, dengan wang ringgit, dengan segala-galanya memudahkan mereka yang telah pun menggadaikan nyawa untuk kepentingan dan keselamatan pertiwi yang amat kita cintai. Jadi demi tanah air dan bangsa, seinci kami tak undur dari langkah ini. Wow. Betul tak? Betul. Ya, betul, okey. betul. Dengan keupayaan kita mampulah, dengan ilmu, dengan apa yang kita miliki, dan mereka nanti akan tampilkan apa kemahiran yang mereka miliki. Nanti mungkin pasti Sofia tadi dah nampak di luar sana dengan ratusan anggota tentera yang bersedia untuk menampilkan kehebatan mereka. Okey, baik. Terus maju pantang mundur, kita nak berkenalan dan juga mengetahui berkenaan dengan beberapa sejarah yang sangat istimewa ketika perjuangan menuntut kemerdekaan, tapi juga perjuangan untuk selepas mendapat kemerdekaan itu juga mereka masih lagi terus memperjuangkan apa yang ingin digapai, dan ini adalah segmen Cerita Bulan Merdeka. Tentunya hari ini kita bawakan satu perkongsian berkenaan dengan seorang veteran tentera di mana beliau sendiri telah pun sejak usia muda lagi memang bercita-cita untuk memberikan bakti kepada negara. Jadi beliau sendiri mempunyai banyak penceritaan yang pastinya boleh menyayatkan hati kita dan melihat sebenarnya apakah titip atau detik-detik kehidupannya yang begitu memberikan satu kesan sehingga ke hari ini. Kita ingin bicara mengenai Kapten Bersara Panichalvam, anak lelaki Belaitem, veteran tentera, dan rakan setugas Fazli Puat sempat bersama dengan beliau untuk mendapatkan perkongsian yang sangat istimewa ini. Sama-sama kita saksikan. Baik, sebenarnya Hari Pahlawan ni saya sangat-sangat bertuah kerana saya berhadapan dengan salah seorang yang suatu ketika dahulu sanggup bergadai nyawa menentang pengganas yang telah pun mendapat panglima gagah berani dan salah seorang daripada tokoh kemerdekaan. Baik, Kapten, terima kasih kerana sudi bersama kami dalam sesi hari ini. Terima kasih. Kapten boleh kongsikan antara peperangan yang pun Kapten sertai suatu ketika dahulu? Pada tahun 76, seorang anggota platoon saya bernama Ranger Lim Eng Hong terkena jangkap sama. Semasa kami berjalan di permatang di kawasan Jalung Sungai Siput, di situ itulah satu peristiwa yang begitu getir dan sedih sebab kaki Ranger Lim hancur. Dan yang paling saya tidak boleh lupa ialah jasa pilot Nuri itu yang sanggup bawa balik wincing, dia melalui wincing. Kami buat wincing point oleh kerana pilot itu tahu iaitu anggota saya itu akan
meninggal dunia. Dia datang balik, dia ambil kali ketiga berjaya dan terus balik ke hospital Ipoh. Ya. Saya difahamkan ada salah seorang daripada tim kapten yang join komunis, menyamar sebagai anggota komunis sendiri, kan semata-mata ingin mendapatkan rahsia komunis itu sendiri. Nama dia Paul Keong. Ya. Paul Keong sudah memasuki kumpulan komunis, menyamar sebagai penganas, dan dia bersama dengan pasukan komunis beberapa tahun, mungkin 2-3 tahun. Ya. Dan satu masa beliau diarah untuk bunuh rakan-rakan dia sendiri. Saya pernah satu hotel dengan dia, dia cerita, sedih. Baik, sepada Hari Pahlawan ni mungkin Kapten ingin kongsikan, mungkin ada ucapan kepada pahlawan-pahlawan yang mungkin sedang menyaksikan, silakan. Kemerdekaan ini adalah dia konotasi kebebasan dari penjajahan. So seharusnya semua warga Malaysia menyimpan semangat yang tinggi untuk mempertahankan negara kita. Ya. Dan kita harus memahami nilai-nilai semangat kemerdekaan yang ada di negara kita Malaysia. Jadi terima kasih ucapkan kepada Kapten. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti. Dan kepada anda semua, selamat Hari Pahlawan negara kita Malaysia. Merdeka. Kami berharap agar perkongsian seperti ini memberikan inspirasi kepada kita untuk kita jangan henti perasaan perjuangan dan juga bangga menjadi rakyat Malaysia. Itu yang kita ingin titipkan sebenarnya. Yang paling penting kita mengkaji. Kalau kita hanya fakta kita tak berkembang kan, kita tahun ni dapat fakta baru, kita kenal individu ini ataupun ada maklumat baru. Kalau kita tak mengkaji, tidak menilai dan tidak membuat sebarang pendidikan, ilmu kita hanya setampuk pinang je. Ia tidak akan melebar, tak akan berkembang, tak akan nampak, ya, sebab ia akan mengubah corak pandangan kita pada sesuatu, terutama tentang nilai kebangsaan yang kita miliki. Okey, kami nak mengalurkan juga kehadiran tetamu istimewa kami yang berada di studio pada pagi ini yang telah pun masuk bersama dengan kami antara sebilangan veteran perang kita dari Angkatan Tentera Malaysia. Kalau awal tadi kita saksikan persembahan pembukaan daripada tempur tanpa senjata dari Tentera Darat Malaysia dan wajah-wajah inilah di antara mereka yang bertanggungjawab berjuang ketika memastikan keamanan negara. Selamat pagi, selamat datang kita ucapkan. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Sebab saya pernah juga membual antara veteran yang masih ada peluru di dalam tubuhnya. Masih ada peluru? Masih ada. Wow. Kalau diselaknya memang nampak. Kita kenapa tak buang? Kita, selagi tak bahaya katanya, memang disimpan di situ. Memang disimpan sebagai kenangan lah. Memang nampak timbulan di situ. Jadi ini kita melihat mereka walaupun peperangan sudah pun berakhir, tapi memori yang diterapkan dalam minda mereka, dalam jiwa mereka dibawa sehingga ke hari ini. Sebab ada yang melihat di depan mata sahabat yang tewas. Betul. Ketika bertempur dengan musuh, ada yang melihat yang betul-betul selisih. Dan juga yalah dengan keadaan pada waktu itu yang sangat huru-hara, yang ada masa beberapa saat sahaja, ya, dan katanya memang tak dapat digambarkanlah sebab hanya ada beberapa saat saja untuk berfikir, untuk membuat tindakan ataupun keputusan. Sebab katanya ada juga yang musuh yang menyamar, yang katanya okey, saya nak memeluk Islam contohnya, komunis kan. Tiba-tiba apakah ini taktik? Macam-macam bermain di fikiran. Macam-macam yang keputusan itu perlu pantas dan itulah yang akan menentukan hidup mati pahlawan itu. Betul. Itu saat yang menentukan hidup mati. Itu antara perkara yang perlu diberikan peringatan juga. Okey, apapun kita akan bersama dengan mereka sepanjang siaran pada pagi ini. Tapi kita ingin berhenti rehat seketika kerana selepas ini ada satu perkongsian yang penting juga kepada seluruh rakyat Malaysia, warga muda terutamanya ataupun mereka yang ingin merancang berkenaan dengan keuangan. Ini adalah berkenaan dengan penipuan dalam talian. Akan kami bawakan kisah perkongsian daripada mangsa yang terkena Makau scam ini dan juga beberapa tips untuk kita memastikan bahawa kita mampu merancang kewangan dengan betul. Kita berehat seketika, sekembalinya segalanya dalam Malaysia hari ini. Kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Terima kasih kepada anda yang mungkin baru sahaja bersama dengan kita di TV3 ataupun di Facebook Live kami. Terima kasih kami ucapkan selamat datang kerana terus
ingin bersama kami untuk perkongsian menarik. Sekarang ini kita ingin bawakan berkenaan dengan topik yang baru saja kita beritahu sebentar tadi. Pastinya kita ingin memberikan anda satu inspirasi dan juga pemahaman bagaimana sebenarnya mereka sebagai mangsa pengalaman penipuan dalam talian. Bagaimana keadaan mereka, bagaimana mereka tertipu sebenarnya. Dan individu yang kita ingin hubungi pada ketika ini adalah mangsa penipuan Macau Scam dan telah pun kehilangan sebanyak RM20,000. Dan beliau di talian sekarang yang ingin dikenali sebagai Izzat. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustaz Fia. Ya, baik. Pertamanya terima kasih kerana sudi bersama kami untuk berkongsi pengalaman ini. Mungkin kita mulakan dengan pengalaman anda selaku mangsa dalam penipuan dalam talian ini. Sedikit latar belakang tentang bagaimana sebenarnya yang terjadi. Okey, baik Hanif. Sebenarnya pada tengah hari itu saya terima panggilan telefon daripada mereka ni lah. Jadi mereka kata saya mempunyai kes supina ke atas saya atas kesalahan penggunaan kad kredit. Jadi panggilan telefon itu setelah saya kena pasti mereka menggunakan nombor sebenar IPK, Ibu Pejabat Polis Kontinjen sebenarnya, yang itu menyebabkan meyakinkan saya yang mereka ni adalah pegawai polis. Alright. Jadi dalam proses percakapan itu sebenarnya saya bercakap dengan 3 orang yang menyamar sebagai pegawai polis. Ini adalah kesalahan pertama saya lah. Sepatutnya saya letak telefon dan terus ke balai polis untuk kepastian. Mungkin pada ketika itu saya pun panik sebab ialah melibatkan agensi polis kan. Badan penguatkuasa. Jadi mana-mana rakyat marhin ataupun rakyat biasa pun akan bimbang dan gusar dengan keadaan ini sebenarnya. Jadi saya disambungkan dengan satu pegawai yang menyamar sebagai pegawai dan pegawai itu mengaitkan saya dengan 2 lagi kes, iaitu penggubalan wang haram dan juga pengedaran dadah syabu. Jadi itu menambah lagi kegusaran saya lah. Pada ketika itu saya pun sendiri tidak tahu nak buat apa. Jadi saya just blank masa tu. Jadi pegawai yang mengaku tu sebenarnya pegawai itu mengaku dia berpangkat ACP daripada bahagian siasatan jenayah. Dan dia menyatakan saya akan diberi ikat jamin daripada polis dengan syarat saya memindahkan kesemua wang saya ke satu akaun sementara untuk membantu siasatan dengan kerjasama Bank Negara Malaysia. Izzat, ini berlaku dalam satu sesi panggilan telefon tersebut? Ya, betul. Dia berlaku dalam satu sesi panggilan telefon. Bagaimana statusnya selepas itu? Adakah Izzat cuba untuk menghubungi polis selepas sedar telefon ditipu, dan mungkin Izzat sekarang pada ketika ini membantu pihak polis untuk menjalankan siasatan untuk mungkin mengesan dari mana punca penipuan ini, Izzat? Dari saya sendiri sebenarnya dari apa yang boleh saya lakukan sebenarnya sebab apa yang saya buat adalah saya melaporkan kepada pihak polis dan juga buat laporan kepada PPIM dan menunggulah kes ini diselesaikan. Tapi pada ketika ini saya rasa tiada update ataupun tiada perkembangan mengenai kes ini. Okey, Izzat, mungkin selepas beberapa tahun kejadian ini berlaku, anda selaku yang pernah menjadi mangsa penipuan dalam talian ini dan ianya berlaku dengan begitu sangat pantas, mungkin sedikit pengajaran lah yang boleh diambil daripada kisah anda ini. Ya, sedikit pengajaran daripada kisah saya sebenarnya kepada penonton di luar sana. Saya nasihatkan untuk sentiasa berwaspada dan jangan mudah percaya dengan panggilan telefon berbentuk sebegini. Saya nasihatkan sebarang keraguan boleh terus ke balai polis untuk meminta kepastian. Ini adalah satu perkara yang saya tidak sempat lakukan. Andai masa boleh diputarkan kembali, saya akan melakukan perkara ini sebenarnya. Baik, kita ucapkan terima kasih tidak terhingga kepada Izzat kerana sudi meluangkan masa dan berkongsi pengalaman. Ini pastinya menjadi salah satu pengajaran buat semua, terutama sekali bila Izzat berkongsikan cara scammer atau penipuan atas talian itu cuba untuk menipu Izzat. Terima kasih sekali lagi Encik Izzat. Ya,
sama-sama saya. Baik, kita akan bincangkan sebenarnya dengan lebih lanjut bagaimana kita nak memahami dan apakah sebenarnya taktik yang digunakan, mungkin modus operandi yang sentiasa atau biasanya dijalankan oleh mereka yang melakukan kegiatan penipuan ini. Dan bersama kita hari ini Dibawakan di studio adalah Tuan Muhammad Asri Ahmad, mentor pelaburan saham syariah. Saya sangat tertarik dengan warna yang dipilih pada pagi ini. Mungkin simbolik warna kepada Ada simbolik warna. nampak ceria sebenarnya. Dia kena tenang. Sebab tu kita Dia tak kena tenang. boleh tergopah-gapah membuat apa jua bentuk pelaburan. Apabila kita dengar tadi, Ya. kebanyakan mereka yang terjebak dengan skim-skim yang salah ni, mereka terburu-buru dan tergopah-gapah dan terpedaya sebab disebabkan perasaan takut Ya. melanda dalam diri. Wow. Itu yang berlaku. Sebab tu sebenarnya kita pakai warna pink pun nak kena tenang. Bagi tenanglah. Kami pun rasa tenang. Apa pun terima kasih Sebenarnya. kat sudi bersama kami. Terima kasih. Mungkin sedikit perkongsian ataupun sedikit ulasan berkaitan dengan kes yang baru saja kita kongsikan sebentar tadi. Ya. Apa sebenarnya yang berlaku dan kenapa ianya boleh berlaku walaupun ini sudah menjengah tahun 2020 ni, Tuan? Dia sebenarnya boleh sebut tahun 2020 ni lagi banyak kes ni berlaku sebenarnya. Okey. Kita lihat dari segi statistik menunjukkan apabila berlakunya pandemik COVID-19, jumlah peningkatan penipuan atas dalam talian ini meningkat berlipat kali ganda. Okey. Disebabkan oleh yang pertama, kita lihat dalam keadaan hari ini ramai yang mungkin terdesak memerlukan wang tambahan. Yang kedua, kita dapat lihat juga apabila kerajaan memberi bantuan dari segi monitoring yang diberikan, masyarakat mempunyai wang lebihan. Tapi masyarakat tidak tahu untuk memilih ke manakah saluran yang betul untuk mereka menggandakan wang tersebut. Baik. Dan akhirnya berlakulah skim-skim yang menyalahgunakan hari ini. Kita lihat bukan menyalahgunakan seperti tadi kita lihat scam yang dikongsikan oleh Saudara Izzat tadi lebih kepada bersifat kepada dipanggil spoofing. Okey. Yang mana dia mengguna kaedah talian yang mana telefon yang digunakan, pakai nombor telefon yang digunakan adalah nombor telefon yang memang sebenar. Kerana dia diduplikasi dengan teknologi yang ada. Wow. Itu yang berlaku. Jadi kita akan mudah percaya. Sebab lagi canggih teknologi, lagi canggihlah skim-skim ni di luar sana. Jadi sebenarnya kita perlu lihat kenapa ia berlaku. Bagi saya, setiap kali orang kata dalam keadaan kesempitan akan ada orang akan mengambil kesempatan. Jadi kita perlu bijak membezakan antara perkara yang betul benda yang salah. Cuma hari ini bagi saya, masyarakat perlu sedar bahawa tiada jalan mudah untuk berjaya. Ya. Tiada jalan mudah untuk jadi kaya. Kerana akhirnya perlukan usaha. Betul. Tapi kalau kita lihat ramai pesara rugi. Sebab hari ini kita bukan lihat hanya golongan muda terlibat. Betul. Tetapi golongan profesional, suri rumah tangga, pesara kerajaan, kaki tangan kerajaan. Jadi semua orang terlibat dengan jumlah yang sangat besar. Kita bukan bercerita tentang puluhan ribu, tapi kita bercerita tentang ratusan juta ringgit yang hilang begitu saja dalam keadaan hari ini. Apakah sebenarnya yang boleh dijadikan salah satu mungkin bentuk perlindungan bagi kita, tak siapa, tidak kira profesional ataupun suri rumah atau sesiapa saja yang barangkali mungkin mempunyai kerisauan, adakah mereka terdedah kepada penipuan sebegini, dan adakah terdapatnya teknologi yang juga di belah kita pula yang boleh melindungi kita daripada ancaman sebegini? Saya percaya pihak agensi-agensi tertentu akan melihat perkara ini dan telah pun mengambil tindakan, iaitu memastikan, mengetatkan dari segi cyber yang ada. Dan kerana orang kata cyber security yang ada perlu diperketatkan. Tetapi balik kepada masyarakat itu sendiri, iaitu kesedaran tentang literasi keuangan dan pelaburan ini perlu didedahkan kepada masyarakat. Walaupun kita sedia maklum bahawa Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, Bank Negara Malaysia, Suruhanjaya Komunikasi Malaysia banyak membuat program-program pendedahan keuangan, tetapi mungkin sikap kita yang mana ingin mencari peluang untuk mencari kemewahan ataupun mencari wang dengan jalan yang mudah menyebabkan akhirnya kita terjebak. Jadi sebenarnya semua pihak main peranan, apatah lagi diri kita sendiri. Bukan senang nak cari duit, tetapi kita begitu mudah memberikan duit kepada pihak yang kita ragui. Bagi saya, formula yang boleh saya kongsi yang selalu dikongsikan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, formula TIPU, TIPU. Yang pertama, pelaburan atau apa jua yang tidak merugikan. Itu bukan pelaburan. Itu adalah peleburan. Kerana pelaburan akan hadirnya risiko kerugian. Baik. Jadi apabila kita terdedah dengan perkataan pelaburan tidak rugi, itu bukan pelaburan. Itu kita kena hati-hati. Adalah indah khabar dirupa. Pelabur hari ini kita labur, besok kita dapat 10%. Kita labur hari ini 300, besok kita dapat 3,000. Begitu mudahkah kita boleh dapat duit? Saya rasa kalau begitu mudah, kita tak perlu bekerja, kita tak perlu berniaga, kita tak perlu buat apa yang kita buat. Kerana begitu mudah kita boleh dapat duit. Tapi kita terpedaya dengan perkara-perkara yang begitu indah. Right? P,
TIPU adalah satu perkara yang mana dia peluang ni mesti sekali je datang. Kena bayar hari ini, kena buat sekarang, kena bayar sekarang, tak boleh tunggu besok. Kalau tidak itu lepas peluang. Ini semua benda-benda yang bagi saya sebenarnya benda yang salah, kerana apabila melibatkan wang ringgit, kita perlu menyiasat, kita perlu meneliti, kena menilai adakah produk yang kita laburkan pelaburan yang betul, produk yang sah. Tapi kita terburu-buru kerana kalau tak masuk hari ini, kita akan terlepas peluang. Mana mungkin perkara itu berlaku. Jadi ditekankan dengan faktor masa. Ya, faktor masa. Tidak. Sebab pelaburan ni atau apa jua kaedah yang untuk kita menggunakan wang adalah bergantung pada diri kita, keselesaan kita. Tiada apa nak dikejarkan. Yang terakhir, untung. Untung tu besar. Pulangan tak masuk akal. Pulangan bukan hari ini, kalau kita katakan 10% sehari, satu pulangan tak masuk akal. Tetapi mereka menawarkan bukan 10%, tapi pulangan ratusan peratus dalam tempoh masa yang pendek. Mana mungkin perkara itu boleh berlaku dalam dunia reti hari ini. Jadi, apabila kita dapat melihat formula TIPU ni satu formula yang mudah untuk kita faham. Bermaksud kita jangan terpedaya dengan modus operandi. Ya, mereka bijak dengan modus operandi yang ada, tapi kita perlu lebih bijak daripada mereka. Sebab itu, bagi saya secara peribadi, program pendidikan atau literasi kewangan di kalangan masyarakat harus terus ditekankan agar baik golongan muda, golongan profesional tidak terpedaya dengan skim-skim yang ada hari ini. Tuan, saya sangat tertarik dengan apa yang diperkatakan dan sangat menarik dengan perkongsian dari Izzat, bukan nama sebenar tadi adalah dengan hanya satu panggilan telefon, satu sesi saja, beliau mula-mula ditakutkan, dimomokkan dengan kesalahan, kemudian dikaitkan dengan beberapa lagi kesalahan yang mungkin beliau sendiri tidak pernah alami. Jadi bagaimana kita selaku orang biasa ini, kita pastinya akan ada faktor ketakutan itu kan. Polis pula yang menelpon kononnya. Jadi macam mana nak menghindari bahawa langkah terbaiklah untuk mengelakkan daripada terus ditipu dengan hanya satu panggilan sahaja? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari segi panggilan telefon ni, saya pecahkan mungkin beberapa senario modus operandi skim penipuan. Yang pertama, skim penipuan yang mengguna pihak berkuasa, iaitu pihak polis, pihak mahkamah yang mengatakan bahawa kita terlibat dengan salah guna ataupun salah dari segi undang-undang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menang. Kita tiba-tiba menang cabutan bertuah. Yang ketiga, pelaburan yang menjanjikan pulangan yang tinggi. Ini antara modus operandi, 3 modus operandi yang sangat berleluasa di luar sana, termasuk modus operandi love scam. Ini pun ramai yang terjebak. Jadi apabila kita lihat perkara ini, apa yang perlu dilakukan, perkara pertama adalah kita jangan panik. Ya, pasti kita kena tenang, kawal perasaan dan kita, kalau kita dapati perkara itu mencurigakan, langkah pertama adalah rujuk kepada pihak autoriti. Jangan takut. Kalau kita tak buat salah, jangan takut. Rujuk kepada pihak autoriti seperti polis. Kedua, Suruhanjaya Eksekutif Malaysia. Ketiga, Bank Negara. Kita rujuk dahulu kepada mereka sebelum membuat sebarang tindakan yang melibatkan pengeluaran dana kita. Itu langkah pertama. Yang kedua, kalau bolehlah, hindari nombor-nombor panggilan-panggilan yang kita tidak kenali ni, kalau boleh abaikanlah. Saya rasa kalau kita buat salah pun polis tak akan hubungi kita. Betul. Kan? Polis akan datang ke rumah kita. Kan? Dengan waran tangkapnya, dengan mungkin ada prosedurnya. Tahu-tahu sampai je. Kan? Dia tak semudah telefon datang kena bayar. Kat situ pun ada benda yang tak kena. Kalau kita buat silap, takkan dengan bayaran wang ringgit boleh orang kata kita punya kes tu menyelesaikan masalah. Tidak. Jadi perlu rujuk kepada pihak autoriti dan apa juga bentuk pelaburan yang ada pun sebelum tu. Sebab hari ini mereka suka menggunakan muka-muka orang tertentu. Muka-muka selebriti. Termasuk muka saya sendiri diguna pakai di sosial media. Yang mana sebab apabila kita berkongsi tentang ilmu yang betul, mereka menyangkakan bahawa pelaburan yang dikongsikan oleh pihak-pihak ketiga ini betul. Dan boleh dipercayai. Tapi akhirnya mereka terpedaya kerana mereka tak tahu membezakan antara perkara yang betul dengan perkara yang salah. Cik Asri, terima kasih kita ucapkan kerana meluangkan masa dan begitu penting sekali perincian ini supaya kita tidak terus ditipu. Mungkin kita boleh jemput untuk sesi yang lain dengan warna yang berbeza pula untuk InsyaAllah. Malaysia hari ini. Okey, kita ingin berhenti rehat seketika kerana selepas ini intipati utama yang akan kami bawakan adalah berkaitan dengan kempen perasmian tabung pahlawan dengan beberapa
persembahan-persembahan yang sangat menarik dengan 3 elemen yang berbeza. Itu tempur tanpa senjata dari Angkatan Tentera Darat Malaysia, kawat senyap dari Tentera Laut Diraja Malaysia dan persembahan drumline dari Tentera Udara Diraja Malaysia. 3 elemen bergabung pada pagi ini, Sofia. 3 elemen. Kita ingin terus meraihkan veteran-veteran kita yang telah menjuangkan perpaduan dan juga segalanya di Malaysia yang kita kenali sekarang. Segalanya dalam Malaysia hari ini. Anda masih lagi menyaksikan MHI edisi istimewa bersama dengan penyerahan tabung pahlawan dan disaksikan tadi dengan persembahan ataupun penampilan seramai lebih kurang 15 anggota ATM dengan aksi tempur tanpa senjata yang merujuk kepada keupayaan mereka untuk beraksi walaupun kehabisan peluru ataupun ketiadaan pistol dan sebagainya. Inilah yang mereka gunakan, iaitu tadi penampilan dengan cota, pedang, parang dan sebagainya. Dan di belakang ini anda dapat saksikan kini pula ialah tentang Tentera Laut Diraja Malaysia ataupun dengan penampilan kawat senyap. Yang mana bersama ini diketuai oleh seramai 21 orang anggota, diketuai oleh Laskar Kanan PAP Khairul Hisham Hirwan bin Saleh yang dilatih sepenuhnya oleh anak watan iaitu Bintara Kanan PAP GI Azrul bin Mat Zaki menggunakan senjata M16A1 Chrome beserta dengan bayonet terhunus. Dan mereka ini memang sering dijemput untuk pelbagai persembahan yang melambangkan bahawa wibawa, prestige dan juga TLDM yang dapat disaksikan belakang saya. Walaupun tanpa suara, ada aksi yang begitu mengagumkan. Kita saksikan persembahan yang hebat ini. Let's go!
TV memang terbentuk huruf M yang melambangkan Malaysia, negara yang amat kita cintai, dan itulah formasi yang dibentuk dalam kawat senyap. Dan mungkin anda dapat hanya mendengar hentakan senjata saja. Di sebalik suara senyap mereka ada pergerakan yang cukup terancang, rapi, teliti. Hanya hentakan dan pergerakan senjata yang didengar di seantero perkarangan Sri Pentas ketika ini. Dan pasukan yang berdisiplin disegani menaikkan imej TLTM dan ATM abnya. Okey, begitu impresif sembahan yang dibuat oleh Tentera Laut Diraja Malaysia dengan kawat senyap yang mana melambangkan integriti dan kehebatan mereka dalam menampilkan imej dan wibawa pasukan TLDM. Dan ini juga seharusnya menjadi tarikan untuk anak muda untuk sertai TLDM dan juga ATM amnya. Daripada kawat senyap kita akan tampilkan pula nanti di belakang saya yang merupakan Tentera Udara Diraja Malaysia. Dan tadi bermula dengan Tentera Darat, Tentera Laut, dan kini giliran bagi Tentera Udara Diraja Malaysia dengan drum line yang juga alat muzik seperti high tension drum, bass drum, quantum dan juga simbal. Corak dan ritma persembahan hari ini ialah Warthog, Smokestack, Genesis dan Merc menjadi salah satu pasukan drum line yang disegani di peringkat ATM mahupun dalam badan uniform yang lain. Dan sering buat persembahan seperti pembukaan majlis acara-acara yang hebat dan termasuklah seperti 5 Langkawi dan juga Hari Belia Negara. Dan dikenali sebagai Air Force Drumline Corps AFDC, ditubuhkan pada tahun 2010 yang dihasilkan oleh mantan Panglima ATM yang berbahagia Jeneral Tan Sri Datuk Sri Azizan bin Arifin. Terima untuk anda drumline pasukan Tentera Udara Diraja Malaysia.
Itu dia pukauan dipersembahkan oleh Tentera Udara Diraja Malaysia dengan drumline yang begitu istimewa. Dan tadi bermula dengan pasukan tentera darat dengan tempur tanpa senjata, diikuti dengan TLDM dengan kawat senyap yang begitu impresif, dan kini pula tadi drumline yang melambangkan prestij dan kemegahan yang juga membangkitkan semangat kita untuk terus menyantuni mereka sebagai antara barisan hadapan dalam mempertahankan maruah dan keselamatan negara. Dan yang dijanjikan hari ini ada pelajaran gimmick tabung pahlawan di Media Prima yang kita tampilkan segenap ruang pada hari ini dalam MHI untuk kita membangkitkan cinta pada prajurit yang berjuang. Mereka telah pun berjasa untuk negara dan harapan dan inspirasi untuk negara. Terus melangkah maju berteraskan mereka yang berpaksikan kepada perjuangan tanpa henti. Demi Tainan dan bangsa, seinci kami tak undur dari langkah ini. Dan untuk bersama menyambung kesinambungan siaran pada hari ini bersama dengan rakan siaran kita Eli Iskandar dan juga Fiza Sabjahan untuk menyambung butir bicara dalam MHI Istimewa Tabung Pahlawan. Kita saksikan selepas ini. Terima kasih Mak Fitriah ya di perkarangan Tri Pentas. Jadi kepada yang baru bersama dengan kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Kita rakan siaran mengambil alih seketika ya, untuk slot istimewa ini bersama dengan pelancaran kempen Tabung Pahlawan 2020. Saya Ali Iskandar dan saya Fiza Sabjahan. Dan hari ini merupakan hari yang cukup istimewa, Eli. Bukan saja kalau kita dapat saksikan sebentar tadi persembahan-persembahan istimewa yang dibawakan khas untuk anda penonton-penonton setia Malaysia hari ini, tapi ada juga tetamu-tetamu istimewa kita pada hari ini. Ya, kita nak raikan ya tetamu yang hadir bersama dengan kita, para veteran dan juga keluarga anggota tentera yang telah pun gugur dalam perjuangan, dan juga bersama-sama mereka ni diraikan juga Panglima dan juga Timbalan Panglima Perkhidmatan. Kita nak ucap selamat datang kepada semua yang hadir, khususnya Panglima Angkatan Tentera, Panglima Tentera Laut Diraja, Timbalan Panglima Tentera Darat dan juga Timbalan Panglima Tentera Udara Diraja Malaysia, dan juga semua yang terbabit. Ini kerjasama Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM bersama dengan Media Prima. Jadi satu kerjasama sangat kita raikan dan kita terima kasih. Dan bukan itu saja, bukan hari ini saja yang kita bakal bawakan sesuatu yang istimewa daripada awal pagi tadi sehingga sekarang, sehingga penghujung MHI. Sepanjang kempen ini pelbagai acara yang akan kita bawakan juga. Ya, dan sebenarnya kita juga akan bukan saja di Malaysia hari ini, tetapi ada program-program seperti di Wanita Hari Ini, Majalah 3, ada juga pelbagai lagi program-program istimewa yang akan terus dibawakan kepada anda. Ya, betul. Dan selain itu kita nak kongsikan sedikit tentang sejarah kempen Tabung Pahlawan ini, Eli. Kalau kita lihat sebenarnya sejarah kempen Tabung Pahlawan ini bermula pada tahun 1950 yang dipertanggungjawabkan kepada Persatuan Bekas Tentera Malaya di bawah pimpinan bekas tentera British yang berkhidmat di Malaya selepas Perang Dunia Kedua. Dan kalau dulu sebenarnya ia dikenali sebagai Poppy Day yang sinonim dengan kempen yang dianjurkan di Britain. Tetapi selepas kemerdekaan Poppy Day pula, ianya telah ditukar kepada Tabung Pahlawan dan lambang bunga popi itu ditukar kepada lambang bunga raya. Hari ini kita berkesempatan pakai pin bunga raya ni. Ya, betul. Bertuah rasanya. Itu ada pin huruf V dan juga ada bertatahkan bunga raya di situ. Baik, selain daripada tetamu yang kita raikan, kita juga membawakan dua tetamu kehormat kita ke studio untuk ditemu bual untuk menyerikan majlis pelancaran pada hari ini. Saya nak perkenalkanlah sedang bersedia untuk ditemu bual seketika nanti ialah Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri, Menteri Pertahanan yang juga pengurusi kempen Tabung Pahlawan 2020 akan bersama dengan kita nanti. Terima kasih banyak studio bersama dengan kami, dan seorang lagi ini tetamu yang kita rasa sangat seronok sebab datang ke MHI. Dan ini istimewanya kita juga sebentar lagi bersama dengan Yang Amat Berbahagia Puan Sri Nuraini Abdul Rahman selaku penaung kempen Tabung Pahlawan 2020. Apa khabar Puan Sri? Terima kasih banyak sudi bersama kami juga di Malaysia hari ini. Okey, kita nak berehat seketika. Selepas ini, kempen Tabung Pahlawan 2020 akan kita jayakan dengan sebaik-baik mungkin dalam Malaysia hari ini. Pastikan terus bersama kami. Jumpa sebentar ini. Okey, kembali dalam Malaysia hari ini. Terima kasih atas perhatian anda, dan ini slot istimewa sampai ke penghujung siaran hari ini. Kita bawakan acara pelancaran kempen Tabung Pahlawan 2020 ini, sumbangan yang kita alu-alukan dalam Parlimen Rakyat Malaysia untuk meneruskan kemaslahatan para veteran dan juga keluarga anggota Angkatan Tentera Malaysia ini. Untuk itu, tanpa melengahkan masa, saya bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Kanan Pertahanan, merangkap pengurusi kempen Tabung Pahlawan 2020. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam. Khabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudi bersama kami dalam jadual yang begitu ketat dengan menguruskan krisis pandemik COVID ini. Sudi meluangkan masa bersama kami. Baik, sebagai permulaan barangkali Datuk Seri boleh kongsikan tentang objektif pelaksanaan kempen Tabung Pahlawan kali ini. Silakan.
Pertamanya saya nak ucapkan tinggi-tinggi terima kasih kepada TV3. Bukan saja sudi menjemput saya tapi terlibat di dalam menyokong kempen Tabung Pahlawan ini. Yang keduanya saya nak ucapkan tinggi-tinggi terima kasih kepada penaung kita iaitu Yang Amat Berbahagia Puan Sri Datin Paduka Hajah Noraini binti Haji Abdul Rahman kerana sudi hadir bersama-sama kita pada pagi ini. Sebenarnya tujuan ataupun objektif kita melancarkan kempen Tabung Pahlawan ini, yang pertamanya untuk meningkatkan kesedaran di kalangan rakyat tentang pengorbanan yang dilakukan oleh pihak Angkatan Tentera. Negara kita tidak akan berjaya seperti hari ini tanpa perjuangan dan pengorbanan daripada anggota kita, anggota tentera kita. Dan sebab itulah kita nak supaya rakyat sentiasa diingatkan bahawa jasa mereka tidak boleh dilupakan sama sekali. Dan yang keduanya, untuk menimbulkan ataupun menanamkan semangat patriotik di kalangan anak-anak muda kita. Mungkin ramai di kalangan anak-anak muda kita mungkin tidak sedar tentang ataupun tidak arif tentang perjuangan anggota tentera kita yang mengorbankan nyawa, ada yang terkorban nyawa, dari segi ada yang kecederaan dan sebagainya, hanya untuk mempertahankan negara. Dan hari ini dinikmati oleh setiap golongan, dan kita mahu golongan muda ini sedar bahawa apa yang mereka kecapi hari ini hasil daripada perjuangan golongan veteran terutamanya di kalangan anggota tentera. Jadi itu supaya ada kesedaran. Yang ketiganya, yang paling penting sekali adalah kita ingin mengumpul dana. Sebab kita tahu ramai di kalangan veteran ini tidak berkemampuan, isteri ataupun balu mereka juga ada yang tidak berupaya, tergolong dalam kumpulan asnaf dan sebagainya yang memerlukan bantuan. Begitu juga ada yang tergolong dalam OKU. Anak mereka ada tergolong dalam OKU dan sebagainya. Jadi tabung inilah yang akan kita gunakan untuk membantu mereka. Jadi itulah yang paling besar dari segi objektif. Selain pada mengumpul dana, of course untuk tingkatkan kesedaran. Dan dengan acara seperti ini untuk mendapatkan sokongan daripada rakyat ini, pasti kempen ini harus digerakkan dengan cara yang kreatif. Jadi untuk kali ini, bagaimana Datuk Seri melihat kaedah kutipan dilaksanakan? Kali ini seperti kita tahu, PKP masih belum ditamatkan. Jadi gerak kerja kita agak terhad, agak terbatas. Sebagai contoh, dulu kita buat larian amal, 30,000 yang menyertainya. Tetapi kali ini kerajaan tidak boleh membenarkan kerana kita masih lagi dikawal di SOP yang ketat dari segi pergerakan. Perkumpulan ramai tidak dibenarkan. Jadi antara yang akan kita lakukan dalam keadaan terhad ini, yang pertamanya dari segi sokongan daripada media. Media elektronik seperti TV3 ini amat membantu dari segi kutipan kita. Dan kita juga akan menggunakan media alternatif yang lain seperti media sosial. Media sosial. Kempen-kempen kita selain daripada media elektronik, media cetak dan sebagainya, hari ini medium yang penting selain daripada media perdana ini adalah media arus berdana adalah media sosial dan sebagainya. Dan kita akan gunakan sepenuhnya kempen di dalam media sosial ini. Dan lain kita masih lagi adakan seperti majlis makan amal. Kita adakan dengan penjarakan sosial yang ditetapkan. Berbagai-bagailah aktiviti-aktiviti yang lain yang akan kita laksanakan, termasuk penjualan cenderahati, barang-barang yang cenderahati, merchandise yang berkaitan dengan Tabung Pahlawan. Dan kita juga kalau boleh kita ingin libatkan seluruh masyarakat. Walaupun kalau dulu mungkin pelajar-pelajar sekolah digunakan untuk membuat kutipan. Kita tidak akan gunakan lagi sebab lagi menjaga keselamatan dan kesihatan mereka. Tetapi sekolah-sekolah juga akan dilibatkan. Sebab saya kata tadi untuk memupuk semangat patriotik. Jadi sekolah
pelajar-pelajar di IPT juga dilibatkan dari segi kutipan ini. Mungkin diletakkan tabung di dalam kelas mereka, di kantin, dan atau di kantin tak digunakan di dalam kelas dan sebagainya, di dalam lecture hall. Dan kalau boleh kita nak supaya semua lapisan masyarakat terlibat. Dan kita minta syarikat-syarikat korporat misalnya. Syarikat korporat, mereka tentu ada CSR mereka untuk memberi sumbangan selama ini. Jadi kita minta supaya mereka menyumbang kepada tabung Angkatan Tentera ini. Tabung pahlawan ini. Begitu juga dengan kerjasama dengan syarikat-syarikat yang menjual merchandise misalnya, yang menjual produk. Mungkin beli produk, mungkin setiap 50 sen atau RM1 disumbangkan kepada tabung ini. Jadi banyak perkara yang boleh kita buat walaupun keadaan terhad, tidak seperti dulu membuat kutipan secara terbuka, tapi mungkin secara terhad. Of course, persatuan-persatuan veteran ini banyak, 132 kalau tak silap saya, persatuan veteran di seluruh negara. Dan mereka juga akan membuat kutipan bagi pihak tabung ini. Gerakan yang begitu agresif sekali untuk tahun ini, memandangkan kita berhadapan dengan situasi PKP ini. Jadi kalau anda ingin dapatkan maklumat lanjut, anda boleh layari tabungpahlawan.jhef.gov.my, dan dari masa ke masa kita akan terakan seperti yang di Kaca TV sekarang ini, nombor akaun untuk anda hulurkan sumbangan. Dan Datuk Seri, bila kita bercakap tentang kutipan ini, sasarannya difahamkan 10 juta ringgit. 10 juta, ya. Ya, insya-Allah. Dan manfaat daripada tabung ini disalurkan bagaimana? Daripada kita akan daripada JEF, Jabatan Hal Ehwal Veteran ini akan menggunakan tabung itu yang pertamanya untuk kita bayar sumbangan tersebut melalui persatuan-persatuan, ya, kerana persatuan akan membuat kutipan dan kita ada matching grant dengan persatuan. Bagi contoh, persatuan veteran mendapat 10,000. So kita akan bayar 10,000. Jadi back to back, dollar to dollar dengan apa yang mereka kutip. Ini untuk memberikan memberi insentif kepada mereka. Dan tabung, apabila kita beri sumbangan kepada persatuan ini, persatuan akan menjaga kepentingan ahli yang memerlukan di bawah mereka. Dan yang keduanya, kita juga ada mempunyai program-program khusus, sumbangan-sumbangan khusus untuk mereka yang memerlukan, seperti OKU, Balu dan sebagainya. Dan begitu juga kita mempunyai satu program sekarang ni yang kita panggil sebagai program Cakna Veteran. Yang mana setiap kali saya turun ke membuat lawatan kerja ke negeri-negeri, pasti saya akan berjumpa dengan veteran yang memerlukan bantuan ini, ya, seperti mereka yang terlantar, sakit, OKU, warga emas yang sudah tua, yang terlalu tua dan sebagainya, akan kita lawati. Dan kita juga sensitif dengan isu yang berkaitan dengan veteran ni. Sebagai contoh, apabila keluar di dalam media sosial sekalipun, ada orang mengeluarkan cerita tentang kesusahan yang dialami oleh ahli-ahli persatuan, ahli-ahli veteran ini. Ketua Pengarah JEF bersama dengan anggotanya akan turun ke setiap tempat yang didedahkan tentang ada veteran-veteran yang memerlukan bantuan tersebut. Dan kita akan sampai. Immediately kita akan sampai. Dan waktu itu sumbangan akan diberikan kepada mereka. Jadi bermaknanya sumbangan ini khusus kita akan bagi kepada mereka ni, kepada anggota dan juga anak-anak mereka. Anggota yang veteran-veteran yang kurang berkemampuan, kita bantu anak-anak mereka untuk mendapat bukan beasiswa, sumbangan apabila memasuki IPT dan sebagainya. Jadi dan sekarang ni kita tambah lagi ni. Kalau bencana dulu kita bagi 5,000. Kalau ada bencana banjir sebenarnya, katakan. Sekarang ni kita tambah kepada 10,000 untuk diberikan sumbangan. Dan ini adalah hasil daripada sumbangan yang diberikan oleh orang ramai. Sebab tu saya percaya, saya menyerulah kepada orang ramai, kita bukan setakat perlu ingat jasa mereka, perlu ingat pengorbanan mereka, tetapi perlu juga saya percaya untuk memberikan sumbangan untuk meringankan bebanan mereka. Setakat kita insaf semata-mata, bukan saya kata tidak mencukupi, tetapi lebih baik
kalau kita beri sumbangan untuk meringankan beban. Ya. Baik. Selain daripada Yang Berhormat Datuk Seri Menteri Pertahanan bersama kita di studio, ini gembelengan kementerian yang betul-betul signifikan sekali bersama dengan Media Prima dalam kerjasama ini, Datuk Seri. Di studio juga selain daripada Panglima ataupun Timbalan Panglima Perkhidmatan, kita juga ada bersama kita Yang Berhormat Timbalan Menteri Pertahanan Malaysia dan juga Yang Berhormat KSU pun juga, kementerian juga ada banyak. Kita himpunkan semua untuk menunjukkan kepada anda betapa pentingnya kempen ini untuk meraih sokongan. Dan Datuk Seri, akhir sekali lah kalau saya bertanya Datuk Seri, sekarang ni negara kita aman, tiada peperangan dan penghayatan dari segi patriotisme itu barangkali berbeza sikit dalam kalangan generasi muda. Apa harapan Datuk Seri tentang perkara ini? Ya, memang ramai yang menganggap apabila negara aman, tentera tidak lagi diperlukan seolah-olahnya. Sehingga kan ada satu orang dalam negara, saya rasa dia adalah satu orang dalam negara kita yang berfikiran seperti itu, mengatakan tentera hari ini kerana tidak ada peperangan, makan tidur saja. Jadi sebenarnya tugas tentera berterusan. Tidak ada berperang bukan mesti kita tidak bersedia untuk menghadapi peperangan. Memang polisi kita tidak akan berperang dengan sesiapa. Kita sebuah negara yang aman, kita akan berbaik dengan sesiapa saja. Tetapi preparation ataupun persediaan tetap ada. Latihan seperti biasa. Latihan seperti seolah-olah besok akan berlaku perang. Kerana kita perlu bersedia. Jadi anggota yang bertugas akan bertugas seperti biasa sewaktu diperang. Cuma bezanya mungkin tidak ada peperangan sebenar. Tetapi persediaan untuk menghadapi situasi seperti itu sentiasa ada. Jadi sebab itulah kita nak juga rakyat sedar bahawa tentera kita akan terus bertugas, bersedia seperti biasa. Kalau di laut, Angkatan Tentera Laut akan terus berada di laut. Angkatan Tentera Udara sentiasa membuat latihan perangan dan sebagainya. Begitu juga Tentera Darat. Jadi kita sentiasa bersedia. Baik. Terima kasih banyak Datuk Seri sudi bersama dengan kami dan harap kesedaran sampai kepada khalayak penonton, terutamanya generasi muda yang barangkali ada yang merasakan keperluan itu tidak lagi relevan dan sebagainya, tapi ini masih lagi kita harapkan yang menjadi benteng pertahanan negara itu adalah anggota Angkatan Tentera Malaysia. Datuk Seri, terima kasih banyak sudi bersama kami dan kita nak teruskan menyempurnakan pelancaran kempen Tabung Pahlawan kali ini bersama dengan penaungnya sendiri. Dan Fiza, silakan. Terima kasih Eli dan juga Yang Berhormat Datuk Seri. Saya kira apa saja perkongsian yang telah pun dikongsikan tadi itu sebenarnya untuk meningkatkan lagi semangat dan juga menyemarakkan rasa kecintaan dan juga penghargaan terhadap prajurit-prajurit negara yang telah banyak berkorban jiwa dan juga raga. Dan penonton, kalau kita lihat tentang kemakmuran, keamanan dan juga keselamatan yang dikecapi hari ini, pastinya ia tidak datang dengan sendirinya. Harus kita akur bahawa ia adalah hasil pengorbanan daripada para pejuang bangsa terdahulu. Justru haruslah sama-sama kita lihat pada detik, pada saat ini, pada bulan kemerdekaan ini untuk lebih dan juga kita menyemarakkan lagi jasa dan bakti mereka yang telah banyak berkorban untuk sama-sama kita hulurkan bantuan kepada sumbangan kepada Tabung Pahlawan 2020 yang sebentar lagi bakal dilancarkan. Seperti yang Eli katakan tadi, hari ini saya sangat-sangat bertuah dan cukup teruja sebenarnya kerana diberi peluang untuk bersama-sama dengan penaung kempen Tabung Pahlawan yang amat berbahagia Puan Sri Datin Paduka Hajah Nuraini Abdul Rahman, isteri yang amat berhormat Perdana Menteri yang sebentar lagi akan menyerahkan pin bunga raya kepada anak salah seorang daripada bunga bangsa yang telah gugur. Terima kasih Puan Sri. Sama. Kerana sudi bersama dengan kami. Sama, terima kasih sama. Puan Sri, kalau kita lihat kempen yang dijalankan ini secara tak langsung bukan sahaja untuk kita mengingatkan ataupun untuk sama-sama kita melahirkan rasa kecintaan seluruh rakyat Malaysia terhadap jasa bakti dan juga perjuangan prajurit-prajurit kita ini, kita nak sama-sama bangkitkan rasa kecintaan terhadap tanah air dan negara kita juga. Betul. Jadi mungkin Puan Sri sendiri ada sepatah dua kata ataupun sesuatu yang ingin disampaikan kepada seluruh rakyat Malaysia berkenai kempen ini, Puan Sri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai tanda terima kasih dan penghormatan atas pengorbanan dan jasa prajurit negara, saya mengajak anda semua untuk bersama-sama membela nasib wira-wira negara ini dan keluarga mereka dengan menyokong kempen Tabung Pahlawan 2020. Semoga sumbangan kita kelak akan memberi sinar dalam kehidupan dan masa depan mereka.
InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Puan Sri. Di atas saya kira ucapan yang penuh bermakna itu tadi. Dan Puan Sri dan juga penonton-penonton sekalian, saya kira tibalah masa untuk kita ke acara Kemuncak pada pagi ini. Yang mana sebagai simbolik kepada pelancaran kempen Tabung Pahlawan 2020. Dengan segala hormatnya, sebentar lagi saya ingin mempersilakan Yang Amat Berbahagia Puan Sri untuk menyampaikan pin bunga raya kepada adik Raja Nurina Fatihah, anak kepada Allahyarham Lance Corporal Raja Zulkifli Raja Osman, yang mana beliau berkhidmat pada 11 Julai 87 dan telah pun menamatkan perkhidmatan pada 28 Februari 1981. Dipersilakan Puan Sri. Untuk makluman para penonton sekalian, Allahyarham Lance Corporal telah pun meninggal dunia pada 4 tahun yang lalu. Dan seterusnya, adik Mira akan menyerahkan pin bunga raya ini kepada ibundanya, Puan Farida, yang juga merupakan bekas anggota tentera. Hadirin sekalian, kalau kita lihat langkah anak kecil ini dengan penuh harapan kepada ibunya itu tadi, sebesar harapan seluruh rakyat Malaysia untuk sama-sama melahirkan rasa tanggungjawab bagi menghargai perjuangan serta pengorbanan prajurit negara. Ada antara mereka yang telah gugur di medan perang, tidak kurang hilang upaya akibat kecederaan demi mempertahankan negara yang kita cintai. Tidak pernah mengharapkan balasan, namun inilah masanya. Ayuh rakyat Malaysia, sama-sama kita mengambil kesempatan ini dengan menunjukkan rasa kasih, sayang dan cinta terhadap mereka yang telah banyak berkorban kepada negara tercinta. Merekalah perwira negara. Setiap langkahku membakar semangat di hati ini. Janjiku kepada negara untuk berjasa, untuk berjuang, untuk berbakti. Biar apa saja kan ku harungi pengorbanan demi cinta ibu pertiwi. Perwira kau satria, kaulah sinar, kau harapan bangsa agama negara. Berdoa sejahtera kau di sana, aman damai senantiasa. Kau pahlawan kita. Setiap nafasku hembuskan dengan namamu di hati. Namun ku teguhkan janjiku untuk berjasa, untuk berjuang, untuk berbakti. Aku berserah kepada Ilahi, pengorbanan selamanya untuk ibu pertiwi. Perwira kau satria, kaulah sinar, kau harapan
tidak sekali-kali mengenal menyerah. Perwira, oh kaulah sinar, kau harapan. Perwira, senantiasa kau pahlawan kita semua. Marilah kita bersama-sama menyumbang kepada tabung pahlawan sejajar dengan keharmonian yang dikecapi pada masa ini yang terbina daripada jasa dan pengorbanan para pahlawan negara yang tidak ternilai harganya. Baik, para penonton sekalian, kami di Media Prima akan terus membawakan kempen Hari Pahlawan 2020 ini dengan pelbagai kandungan dan antara lain kalau boleh kami kongsikan selain daripada apa yang kami bawakan di Malaysia hari ini, Wanita hari ini juga akan membawakan perbincangan berkaitan dengan susulan kejayaan. Ini usaha pesara tentera dalam mencupuri bidang lain ya, demi kelangsungan hidup, dan selain itu juga Majalah 3 akan membawakan paparan berkaitan penghormatan atas pengorbanan. Ini temu ramah dengan bekas prajurit pertempuran di Pasar Bakara, Somalia tahun 1993. Kalau anda menonton filem Black Hawk Down, ia ada kena dengan kisah berkenaan. Dan selain daripada itu, program Nona juga membawakan rentas kemahiran reformasi. Ini antara lain juga tentang kisah hidup prajurit selepas bersara, dan akan juga kami bawakan tali filem khas berjudul Club Gentleman, mengisahkan 3 pesara prajurit yang tinggal di rumah warga tua yang ingin ke perbarisan Hari Pahlawan. Cukup istimewa demi memupuk kesedaran dalam kalangan kita semua untuk terus membantu mensejahterakan kehidupan keluarga veteran dan juga keluarga mereka telah gugur di medan perjuangan. Jadi berikan sokongan kepada kami dan juga kepada pihak Angkatan Tentera Malaysia, pihak Kementerian Pertahanan untuk menjayakan sasaran kutipan untuk kempen Hari Pahlawan 2020 ini. Dan dengan itu juga sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada tetamu kehormat Yang Amat Berbahagia Puan Sri Nuraini Abdul Rahman, penaung kempen Tabung Pahlawan 2020. Terima kasih juga kepada Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri, Menteri Pertahanan, yang juga pengurusi kempen Tabung Pahlawan, dan juga semua yang hadir sebagai tetamu kehormat kita di studio kali ini. Dan semoga anda terus memberikan sokongan kepada kita seboleh-bolehnya dan sebaik-baiknya. Dan dengan itu juga mewakili rakan-rakan siaran MHR yang lain juga, terima kasih atas perhatian anda dan kita jumpa lagi pada siaran akan datang. Saya Ali Skadar mengucapkan terima kasih dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap langkahku membakar semangat di hati ini. Janjiku kepada negara untuk berjasa, untuk berjuang, untuk berbakti. Biar apa saja kan ku harungi pengorbanan demi cinta Ibu Pertiwi. Perwira, kau satria, kaulah sinar, kau harapan bangsa, agama, negara. Perwira, ku berdoa sejahtera kau di sana, aman damai senantiasa, kau pahlawan kita. Setiap nafasku hembuskan dengan namamu di hati. Namun ku teguh
dan janjiku untuk berjasa, untuk berjuang, untuk berbakti. Aku berserah kepada Ilahi, pengorbanan selamanya untuk Ibu Pertiwi. Perwira, kau satria, kaulah sinar, kau harapan bangsa, agama, negara. Perwira, ku berdoa sejahtera kau di sana, aman damai senantiasa. Kau pahlawan kita semua. Kami akan setia kepada negara. Kami sedia berkorban demi negara. Kami tidak sekali-kali mengenal